Para hadirin sekalian, majlis perasmian akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan mengadakan majlis perasmian bagi projek tahun akhir pelajar ijazah sarjana muda perhubungan awam dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Buat pengetahuan semua, program-program ini yang turut juga dikenali sebagai Kisah dan My Irad telah dijalinkan atas kolaborasi daripada pihak Majlis Keselamatan Negara MKN bersama dengan para pelajar UiTM Shah Alam. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Untuk memberkati majlis pada pagi ini, dengan sukacitanya majlis menjemput saudara Muhammad Nazhan bin Sujari bagi memimpin bacaan doa. Dengan ini majlis mempersilakan. Para hadirin diminta untuk menadahkan tangan untuk bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim, ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kami pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada kamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna ilaika abnana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Nazhan bin Sujari. Keberlangsungan sesebuah acara itu pasti ada seorang ketua yang menjadi tunjangnya. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Sofia Amal binti Hamzah, Ketua Projek bagi Kisah, untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Zamri bin Misman, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Keselamatan Strategik Majlis Keselamatan Negara. Profesor Madya Dr. Masila binti Hamzah, Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Yang berusaha Cik Baby Anusha Nur binti Muhammad Tahir, Ketua Pusat Pengajian Komunikasi Strategik UiTM Shah Alam. Yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Perang Saraf Majlis Keselamatan Negara. Encik Abu Zah bin Abdul Halim, Penasihat Program Kisah dan Program Ma'irat, Projek Tahun Akhir Pelajar Perhubungan Awam Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Yang dihormati Barisan Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, rakan seperjuangan saya Luqman Nur Hakim Kasim, Pengarah Program Ma'irat, yang diraikan para pelajar semester 5 jurusan Perhubungan Awam serta hadirin dan hadirat sekalian. Saya Sofia Amal binti Hamzah selaku pengarah program Kisah, yakni merupakan projek tahun akhir pelajar kursus Perhubungan Awam dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Dengan ini ingin mengambil kesempatan bagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majlis Keselamatan Negara atas kesudian untuk bekerjasama dalam menjayakan program Kisah ini. Ribuan terima kasih juga buat warga MKN terutamanya Tuan Zamri dan juga Encik Hafiz kerana telah memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kami untuk melaksanakan program ini dari awal sehingga akhir. Segala ilmu dan pengalaman yang telah kami kutip akan digunakan sebaik-baiknya agar kami terus maju di dalam industri ini dan juga dalam kehidupan seharian. Tidak saya lupa juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, Encik Abu Zah bin Abdul Halim kerana telah memberi banyak sokongan serta dorongan bagi menjayakan projek ini.
Untuk makluman semua, sejajar dengan prinsip teras yang ke-8 di dalam Dasar Keselamatan Negara 2021-2025, yakni di bawah aspek keselamatan negara, program kisah ini dicipta khas untuk menyebarkan serta meningkatkan kesedaran orang awam terutamanya golongan belia di dalam isu keselamatan cyber di Malaysia. Kisah bergema dengan keseluruhan konsep program kami, yakni mengambil kisah akan tentang keselamatan cyber melalui kisah-kisah benar masyarakat Malaysia sendiri yang telah pernah menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Bukan itu sahaja, tetapi pelambangan perkataan key yang bermaksud kunci di dalam nama program kami ini membawa simbol akan keadaan yang lebih terjamin dan dilindungi. Secara keseluruhannya, program ini direka khas dengan konsep daripada rakyat kepada rakyat, di mana segala kisah-kisah berkenaan jenayah cyber diambil menjadi tauladan dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran rakyat serta mengetengahkan peranan rakyat terutamanya golongan belia di dalam aspek menjaga keselamatan cyber negara. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan tahniah kepada rakan seperjuangan saya di Kisah di atas usaha memberi tenaga bagi menjayakan projek tahun akhir kami ini. Akhir sekali ingin saya panjangkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Semoga usaha kita yang ikhlas dan berterusan ini akan membawa kemajuan, kesejahteraan dan keharmonian kepada negara yang boleh kita kecapi bersama-sama membuat generasi pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Sofia Amal binti Hamzah atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Luqmanur Hakim bin Kasim, Ketua Projek bagi MyERAT untuk menyampaikan ucapannya. Dengan itu, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia, Tuan Zamri bin Misman, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Keselamatan Strategik Majlis Keselamatan Negara MKN, Prof. Madia Dr. Masilah binti Hamzah, Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, yang berusaha Cik Baby Anusha Nur binti Muhammad Tahir, Ketua Pusat Pengajian Komunikasi Strategik Fakulti Komunikasi Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Perang Saraf Majlis Keselamatan Negara, Encik Abuza bin Abdul Halim, Penasihat Program Kisah dan juga Program MyERAT, Projek Tahun Akhir Pelajar Perhubungan Awam Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, yang dihormati Barisan Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, rakan seperjuangan saya Sofia Amal binti Hamzah, Pengarah Program Kisah, yang diraikan para pelajar semester 5 jurusan Perhubungan Awam serta hadirin dan hadirat sekalian. Saya Luqmanur Hakim bin Kasim selaku pengarah program bagi MyERAT mewakili rakan setugas yang lain bagi mahasiswa jurusan Perhubungan Awam tahun akhir semester 5 dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Saya mewakili MyERAT ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majlis Keselamatan Negara atas peluang yang diberikan kepada kami untuk menimba pengalaman yang dapat kami gunakan di alam pekerjaan kelak. Komitmen dan kerjasama dari pihak Majlis Keselamatan Negara serta Barisan Pensyarah, khususnya Encik Abuza bin Abdul Halim, amat kami hargai. Untuk makluman semua, MyERAT ataupun dikenali sebagai Malaysia ERAT merupakan satu program kempen sosial media yang dijalankan oleh pelajar tahun akhir khusus Perhubungan Awam UiTM Shah Alam di bawah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Program ini merupakan kerjasama Majlis Keselamatan Negara Malaysia untuk mempromosikan keselamatan dan kesedaraan kepada rakyat Malaysia. Tambahan lagi, program ini merupakan medium sebagai satu usaha untuk mendidik rakyat Malaysia untuk memahami setiap dasar yang dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dengan cara yang lebih santai dan interaktif. Program ini dijalankan berdasarkan atas dasar yang dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara yang melengkapi tahun 2021 sehingga 2025. Program MyERAT dijalankan dengan menggabungkan eksperimen sosial dan juga tarian tradisional serta fakta menarik Malaysia dan juga lagu tema yang dihasilkan oleh mahasiswa sendiri, yang menjadi salah satu simbol di mana perpaduan rakyat Malaysia masih utuh walaupun negara kita hampir 64 tahun mencapai kemerdekaan. Semoga usaha ini menjadi penanda aras bagi program-program yang akan datang.
Malaysia ku erat, keutuhan perpaduan menjamin kemakmuran negara. Saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Jalan seiring berpimpin tangan, bicara bahagia indah di muka. Bersatu padu jadikan pegangan, keluarga Malaysia, negara merdeka. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Luqmanur Hakim atas ucapan itu tadi. Jangan tertawan alpal duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria Pertiwi, hulurkan madah kata perasmi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis ingin menjemput Tuan Zamri bin Misman, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Keselamatan Strategik MKN, untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sekaligus merasmikan acara kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Masila binti Hamzah, Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Yang berusaha Cik Baby Anusha Nur binti Muhammad Tahir, Ketua Pusat Pengajian Komunikasi Strategik, mewakili Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Yang berusaha Dr. Suhaimi Sabar, Pengarah Center for Information and Media Warfare Studies CMIWS, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Perang Saraf, Majlis Keselamatan Negara. Encik Abu Zar bin Abdul Halim, Penasihat Program Kisah dan Program MyErat. Projek tahun akhir Belajar Perhubungan Awam, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Pengarah program, para pensyarah, para pelajar UiTM Shah Alam, seterusnya sidang hadirin yang menonton sekalian. Salam keluarga Malaysia. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para pelajar tahun akhir Perhubungan Awam dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan program Kisah dan program MyErat. Saya sedia maklum bahawa kedua-dua kempen di bawah program ini sedang berlangsung di beberapa platform media sosial yang terpilih. Bagi acara kemuncak program Kisah, sebuah rancangan bual bicara mengenai keselamatan cyber akan disiarkan secara maya di YouTube rasmi Kisah. Manakala bagi program MyErat, program ini akan dijalankan sepenuhnya sebagai kempen media sosial di atas dua platform utama iaitu Instagram dan TikTok. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pelajar kerana berjaya melaksanakan kedua-dua buah program dari peringkat awal sehingga saat ini. Saya amat berharap program-program seperti ini akan diteruskan lagi pada masa akan datang. Saya dipahamkan bahawa program Kisah yang dianjurkan pada hari ini merupakan satu inisiatif untuk memupuk kesedaran orang ramai, terutamanya golongan belia, mengenai kepentingan serta tanggungjawab rakyat dalam menjaga keselamatan cyber di Malaysia. Program ini juga bertujuan untuk menekankan bahawa tanggungjawab untuk menjaga keselamatan cyber di negara ini bukanlah hanya terletak pada tangan agensi kerajaan maupun badan-badan berinfom yang berkenaan sahaja, tetapi keselamatan cyber ini merupakan tanggungjawab bersama komuniti di Malaysia. Kesedaran yang ingin kita bangunkan ini tidak akan lengkap hanya dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi juga mesti dikukuhkan dengan amalan untuk sentiasa peka serta bijak mengendalikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu keselamatan cyber dengan cermat. Bagi program MyErat pula, saya difahamkan bahawa program ini merupakan satu program yang memfokuskan kepada tema kesepaduan nasional. Melalui eksperimen sosial yang dijalankan di bawah program MyErat, ia bertujuan untuk memupuk serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang mampu menjamin keselamatan negara. Program ini juga merupakan satu inisiatif untuk memaparkan keprihatinan dan kesedaran rakyat Malaysia mengenai keunikan dan kepelbagaian rakyat berbilang kaum di Malaysia, sekaligus memastikan rakyat sedar akan perpaduan yang diperjuangkan sejak dahulu lagi yang berjaya membawa keharmonian sehingga kini.
Melalui program ini juga, rakyat Malaysia boleh melihat ekspresi yang dicoretkan dalam eksperimen sosial yang dilakukan dan diharapkan dapat memupuk kesedaran dan menguatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat yang mampu mengukuhkan lagi keutuhan negara. Saya juga ingin melahirkan rasa bangga dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar ini kerana mereka telah bertukus lumus bagi menjayakan program ini. Kerjasama antara para pelajar dengan Majlis Keselamatan Negara dalam melaksanakan kedua-dua program ini diharapkan dapat mengenengahkan lagi kepentingan peranan para pelajar yang terdiri daripada golongan belia di dalam aspek tanggungjawab menjaga keselamatan negara. Jika diikutkan keadaan sebelum pandemik, saya dipahamkan bahawa program-program seperti ini selalunya diadakan secara bersemuka. Walau bagaimanapun, kita mengambil serius dengan penularan wabak COVID-19 yang belum lagi berakhir. Oleh itu, semua program digalakkan untuk dijalankan secara atas talian dan semua program yang dijalankan secara fizikal akan dijalankan dengan penjagaan SOP yang rapi dan ketat. Meskipun terdapat banyak halangan dan cabaran buat pihak kami dan juga pihak para pelajar untuk menjayakan kedua-dua program ini di dalam norma baru, saya percaya bahawa ilmu dan pengalaman yang dikutip sepanjang perancangan dan pelaksanaan program-program ini amat berharga dan akan digunakan pada masa yang akan datang. Syabas saya ucapkan. Akhir kata, setinggi-tinggi ucapan terima kasih ikhlas daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada mereka yang sedang menonton serta semua pihak yang terlibat di atas komitmen dan kerjasama yang diberikan untuk menjayakan program pada hari ini. Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan penuh rasa besar hati merasmikan program Kisah dan MyERAT yang dianjurkan oleh para pelajar tahun akhir Perhubungan Awam Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media dari UiTM Shah Alam. Syabas dan tahniah sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan itu, terasmilah program kolaborasi di antara Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Kisah dan MyERAT. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zamri di atas ucapan yang cukup memberangsakan itu tadi. Jangan lupa saksikan bual bicara pada hari ini mengenai cybercrime in cybertime yang dianjurkan oleh Kisah. Kita kembali ke studio bersama Nur Zahira binti Arifin untuk meneruskan bual bicara kita pada hari ini. Nama dia Farahim. Wajah dia macam Terima kasih diucapkan kepada saudari Anissa sebentar tadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton program Bual Bicara Cybercrime in Cybertime pada hari ini. Saya, Zahira Arifin, selaku moderator anda akan menemani anda sepanjang hari dan mengupas dengan lebih lanjut akan jenayah cyber melalui program Bual Bicara Cybercrime in Cybertime. Tapi kan, mesti para penonton di rumah tertanya-tanya, apa itu kisah? Betul tak? Mesti korang semua tertanya-tanya, betul? Untuk pengetahuan anda semua, kisah jenayah cyber tanggungjawab kita. Itu nama program kita. Sebenarnya, program kisah ini adalah merupakan salah satu kempen tentang kesedaran rakyat Malaysia akan jenayah cyber. Dan program kisah ini telah dilaksanakan oleh PR Strategy iaitu merupakan pelajar tahun akhir jurusan Perhubungan Awam Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Dan menariknya lagi program kisah ini, ia adalah merupakan kolaborasi bersama dengan Majlis Keselamatan Negara. Bukan itu sahaja, selain daripada kisah, kami turut hadir ataupun tampil dengan program MyERAT yang mana program MyERAT ini adalah berdasarkan perpaduan. Dan untuk maklumat para penonton, program MyERAT ini salah satu aktiviti yang dijalankan adalah social eksperimen. Jadi, suka saya ingatkan kepada para penonton, jikalau anda semua ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa itu kisah, apa itu MyERAT, bolehlah layari laman sosial Instagram kami iaitu kisah yang mana ejaannya adalah KEY_SAH
MY.21 dan juga MyERAT iaitu my.erat. Kembali kita dalam agenda utama pada pagi ini iaitu program Bual Bicara Cybercrime in Cybertime. Tapi sebelum itu, saya ingin berkongsikan tentang berita sensasi. Namun, saya ingin buat anda semua tertanya-tanya. Oleh itu, kita akan kembali sebentar sahaja lagi. Jadi, kita lihat seketika. Assalamualaikum dan hello semua, kembali bersama saya Fahad dalam rancangan Kisah ke Tak. Jadi pada episod kali ini kita akan bersama rakan kita Mawar. Dia akan menceritakan tentang bagaimana beliau pernah kena scam oleh seorang yang menyamar menjadi bos dia sendiri. Ya betul ya? Alright, jadi tanpa buang masa lagi, Mawar boleh ceritakan bagaimana pada waktu itu Mawar terkena scam? Hi everyone, nama saya Mawar. Saya intern dekat company So kat position ni saya dapat dekat LinkedIn. Tahu tak LinkedIn tu apa? Platform tu lah kan. Nak jadikan cerita lah. Saya cerita sikit pasal bos saya ni. Okay. Satu hari tu saya lambat sikit lah datang kerja. Biasalah intern tak biasa lagi ni kan. Mesti semua tertanya-tanya. Apa cerita tadi? Tiba-tiba pasal takut bos lah. Apalah. Kalau anda semua nak tahu, itu adalah salah satu episod daripada mini series kisah. Yang mana mini series kisah ini menceritakan pengalaman di scam ataupun melalui penipuan wang dan sebagainya. Dan cerita ini adalah berdasarkan kisah sebenar. Baiklah, seperti saya janjikan sebentar tadi, saya akan berkongsikan kepada anda tentang berita sensasi. Benar? Jadi, berita sensasi kita yang pertama pada hari ini adalah kajian Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati bahawa trend penipuan cinta ataupun love scam menunjukkan peningkatan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Wah, saya yang dengar ni pun takut. Mungkin saya kot akan jadi mangsa love scam ni. Wallahualam lah. Bukan itu sahaja. Tapi Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob turut berkata sebanyak 1,535 kes penipuan cinta ataupun love scam telah dilaporkan yang menyebabkan kerugian sebanyak 79.11 juta ringgit. Yang mengejutkan lagi, modus operandi bagi penipuan cinta ataupun love scam ini telah diguna pakai oleh sindiket penipuan warga Afrika. Jadi, di sini suka saya mengingatkan kepada penonton pada hari ini untuk tidak mendedahkan sebarang nombor akaun bank atau maklumat peribadi anda kepada mana-mana individu, sama ada yang baru dikenal atau yang tidak dikenali langsung, khususnya secara atas talian ataupun online. Para penonton sekalian, dengan melihat peningkatan kadar jenayah cyber seperti love scam yang saya katakan tadi, yang mana modus operandi dia adalah berdasarkan warga Afrika. Dan mungkin kita tahu masyarakat kita sering terbiasa dengan perspektif buruk terhadap warga Afrika. Tapi ini adalah kajian ya, rakan-rakan, yang mana warga Afrika yang sering melakukan love scam. Jadi orang kata biarlah kita bersangka buruk demi keselamatan diri kita. Baiklah, disebabkan perkongsian sebentar tadi peningkatan penipuan cinta ataupun love scam, ini sebenarnya telah menarik kami, iaitu pelajar tahun akhir jurusan Perhubungan Awam, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, untuk tampil dengan program ataupun bual bicara pada pagi ini, iaitu Cybercrime in Cybertime. Yang mana program Cybercrime in Cybertime ini akan mengupas dengan lebih lanjut akan jenayah cyber dan taktik-taktik yang mungkin diguna pakai oleh scammer, dan apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga jenayah cyber. Sebab kita sering dengar, jenayah cyber ni sering, yang bertanggungjawab dia adalah kerajaan sahaja. Namun salah sebenarnya. Kenapa saya kata salah? Sebab keselamatan cyber sebenarnya adalah tanggungjawab kita semua. Bukan anda sahaja yang penonton di rumah, tetapi saya juga yang berada di sini. Jadi,
sebelum saya mengakhiri atau bukan mengakhiri, saya berehat seketika, suka saya ingatkan kepada para penonton yang ingin membuat story, sila tagkan kepada Instagram kami iaitu Kisah, di mana saya ulang sekali lagi ejaan dia adalah KEY_SAH Kisah 21. Jadi, kembali selepas ini bersama saya, moderator anda, Kisah Jenayah Cyber Tanggungjawab Kita. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita baru saja habis our launching Ageless series. We are going very big in 2022, especially kita akan ada beauty experience party where we will have everyone dekat semua Semenanjung ke Sabah Sarawak untuk experience sendiri our skincare. So untuk semua yang masih mencari side income with zero stock in hand, zero cost, marketing semua disediakan, this is the best platform for you. So untuk siapa yang nak, I'm waiting for you, okay? Bye. Assalamualaikum. Capture timeless youth with firmer, more elastic, illuminated skin. Activated by Trio Black Complex. Made with the finest super ingredients. This is new Black Ageless Series Wonderlab. Kembali lagi bersama saya yang lain dan tak bukan iaitu Zahira Arifin, moderator bagi program Bual Bicara Cybercrime in Cybertime. Mungkin para penonton di rumah tertanya-tanya, takkanlah Cik Zahira yang Cik Omi ni cakap seorang-seorang, betul tak? Takkanlah saya shot sendiri. Mestilah tak rakan-rakan ataupun para penonton di rumah. Sebenarnya, saya sangat berbangga hari ini kerana saya ditemani oleh orang-orang hebat. Mungkin anda semua penonton kat rumah tak nampak lagi, tapi aura mereka dah buat saya rasa, wish, hebat sungguh orang ni. Mereka ini. Jadi, tanpa berlengah lagi, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita iaitu Encik Biki Sun dan Puan Sharifah Rashidah. Untuk pengetahuan semua, Encik Biki Sun adalah merupakan rakan kongsi firma Security Kasabaka Security Sdn Bhd yang merupakan sebuah syarikat perundingan keselamatan cyber. Diperkenalkan Encik Biki Sun. Hello, hi everyone, salam. Good morning. Selamat pagi Encik Biki Sun. Selamat pagi. Tadi saya nampak VP Encik macam hebatlah. Segak betul orang kata. Thank you so much. I think that's a compliment. Ya. So far macam mana Encik pada hari ini? Sihat? Oh, sihat. Okey, apa perasaan Encik dapat bersama dengan kami bagi dalam program Bual Bicara Kisah ini? To me, it's excited. To be very honest, it's certainly my honor to be here, especially with Puan and with you and all the rest of the people over here. Thank you so much for inviting us. Ya. Terima kasih sangat banyak. Betul. Kami pun sebenarnya sangat berbesar hati kerana Encik Biki dapat bersama-sama dengan kami. Mungkin para penonton tertanya, kenapa? Nama panel kita Encik Biki Sun, tapi kenapa moderator kita panggil Encik Biki? Kalau korang semua nak tahu, para penonton nak tahu, itulah orang kata nama manja Encik Biki Sun. So Encik Biki Sun, mungkin para penonton tertanya, sebenarnya firma Security Kasabaka Security Sdn Bhd tu apa function dia sebenarnya ataupun apa yang ditawarkan kepada masyarakat? Okay, basically Kasabah Security is started in 2002 in American, dekat Seattle. Our main client actually is Microsoft, Facebook, and the rest of the tech company. And then we moved to Singapore, and then currently we have the office in Singapore, Malaysia, Switzerland, and office. We basically cybersecurity expert group who actually audit and assess cybersecurity matters. Okay.
Faham. Nampak tak? Itulah antara sebab kenapa saya cakap panel pada hari ini sangat hebat. Tapi mungkin sewaktu nanti sesi soal jawab, Encik Vicky Sun akan menerangkan lagi tentang jenayah cyber dan mungkin dia akan kaitkan tentang skop tugas yang dilakukan seharian. Baiklah, kita beranjak pula kepada panel kita yang seterusnya, iaitu kalau anda semua mungkin tak dapat lihat lagi, tapi di sebelah saya, di sebelah kiri saya, terdapat seorang wanita yang sangat anggun, saya cakap. Sangat anggun, berkarisma, kanan segak, kiri anggun. Saya jadi apa kat tengah ni sebenarnya? Jadi, saya kata kenapa seorang wanita yang anggun dan hebat, kerana latar belakang panel kita yang kedua ni sangat hebat. Kerana beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Pusat Strategi Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, yang pada masa kini ditempatkan di Agensi Keselamatan Cyber NAKSA. Dan yang mengagumkan lagi, sejak 15 tahun yang lalu, beliau telah terlibat secara aktif dalam merangka, menyelaras dan memantau pembangunan dan pelaksanaan dasar keselamatan cyber negara. Tambahan, tugas beliau turut merangkumi pelaksanaan dasar keselamatan cyber negara dan juga pelan pengurusan krisis cyber negara yang turut melibatkan pengurusan dalam membantras jenayah cyber dalam aspek pelan dan juga strategi. Oleh itu, saya memperkenalkan Puan Sharifah Rashidah. Hello Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana menjemput saya ke sesi pada hari ini. Ya, saya pun sangat berbesar hati Puan kerana Puan dapat turut serta pada hari ini. Jadi, mungkin para penonton di rumah tertanya, dah tengok latar belakang Puan hebat-hebat tadi, VT pun nampak, wow, betapa banyaknya pengalaman Puan Sharifah kita ataupun kalau tadi Encik Vicky kita ada nama panggilan manja Encik Vicky, betul? Puan Sharifah ni pun ada juga nama manja dia. Boleh ke saya kongsikan dengan para penonton? Boleh. Okey, saya sebenarnya suka nak memanggil Puan Sharifah dengan panggilan Puan Rush. Wah, nama glamour Puan. Sebenarnya nama Puan tu, Puan Rush tu dah sejak bila diguna pakai? Atau siapa je yang panggil Puan Rush? Sebenarnya nama saya ni bermula sewaktu saya belajar di sekolah dulu. Okey. Di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, yang mana nama saya Sharifah Rashidah. So saya kebanyakan orang di asrama saya minta panggil Rashidah. Because di rumah saya mak ayah semua panggil Rashidah. So namun begitu pada waktu tersebut kalau semua orang tahu, Paula Abdul punya lagu, Rush Rush, di zaman saya sekolah. So tahulah berapa umur saya sekarang kan. So kakak senior waktu tu kata, tak nak panggil Rashidah, kita panggil Rush. So lekatlah nama tu sampailah sekarang. So siapa yang rapat dengan saya semua akan panggil saya Rush. Wah. Tapi macam saya rasa para penonton pun kalau Puan tak bagi tahu pun diorang tak dapat teka umur Puan. Sebab yelah kita tengoklah betapa anggun dan awet muda. Jadi Puan, mungkin Puan nak berkongsikan perkembangan terkini dari segi job scope Puan dan sebagainya? Okey, boleh. Saya sebenarnya merupakan civil servant, pegawai awam yang bertugas sejak 18 tahun yang lepas lah. Saya merupakan pegawai takbir dan diplomasi yang bermula kerjaya saya di Majlis Keselamatan Negara. So sebenarnya saya pun segan juga bila menyatakan bahawa saya mempunyai pengalaman yang luas. Sebenarnya sebagai penjawat awam, apa yang ditugaskan, yang didedahkan oleh jabatan pada waktu tersebut merupakan yang menjurus kepada kemana kepakaran dan pengalaman kita. So kembali kepada peluang yang diberikan oleh jabatan yang mendedahkan saya dari aspek keselamatan cyber. Faham. Saya rasa nanti pengalaman-pengalaman oleh Puan Raj dan juga Encik Vicky ni akan diguna pakai ataupun dibincangkan dalam sesi soal jawab program buat bicara Cybercrime in Cyber Time.
Tetapi sebelum itu, suka saya ingatkan kepada para penonton maupun mereka yang berada di studio untuk sekiranya membuat story ataupun sebagainya, silalah tag banyak dekat laman sosial Instagram kami iaitu Kisah, di mana saya ulang sekali lagi macam mana nak cari adalah KEY_SAH Kisah 21. Bukan itu saja, saya ingin berkongsikan kepada anda Instagram kami Kisah bukan sahaja memaparkan infografi tentang jenayah cyber dan sebagainya, tetapi anda melalui Instagram itu anda boleh berkongsikan pengalaman anda mungkin ditipu ataupun di-scam kepada program kami. Jadi kita akan kembali selepas ini berehat seketika bersama Kisah Jenayah Cyber Tanggungjawab Kita. Hai, nama aku Nazhan. Aku seorang mangsa yang kena scam. Dan ini adalah kisah aku. Nama dia Farahim. Wajah dia manis. Suara dia lembut. Perwatakan dia sangat baik. Dan aku rasa aku dah jatuh cinta dengan dia. Hello Nazhan. Hello? Sorry sangat I call you. Tapi ni kecemasan sangat. Boleh tak I pinjam 10k dekat you sebab my mum tengah sakit teruk and kos untuk pembedahan tak cukup. Namun, malang tak berbau. Yang indah tu tak berkekalan. Tapi cerita kau ni macam aku pernah dengar tak? Boleh aku tengok tak web kau siapa? Boleh je. Ni An, aku rasa minta maaf lah aku memang kena cerita kat kau sebab aku rasa kau kena scam. Minta maaf dah An. Technology era, terrorism macam so complicated right now. And then even the hackers pun boleh like get your info and all from your social media je. And why am I saying like that? Jom I ceritakan kenapa. Alright, so as you guys know, I dah lama sangat tak post anything on my social medias because it started bila I perasan there's a strange person that has been hacking my Instagram, my Facebook, Twitter apa semua. And how I boleh tahu benda ni, it's because my messages selalu macam bila I check je, tiba-tiba dah ada orang buka. So at that moment, I knew I had to do something about it. So it happens bila Kila keluar dengan my friends as usual during the weekends until I dapat a disturbing message on my Instagram social media yang I geram sangat, that made me feel so unsafe at that moment. Dalam message tu kan dia cakap, on the same day, I got a suspicious call from this one number. So at first, I thought it was from but the moment I angkat je call tu, boleh transfer dekat I10,000 or else you akan menyesal nanti. So I terus block lah kan because I was so scared. But then they still keep on contacting me through my emails, my social medias lah, and he even called me from various numbers. So at first I thought it was just a random friend from my vlog tau. But then it gets creepier because I keep on getting these texts every day. And dia and the person, dia tahu my exact details, macam I duduk dekat mana, I pakai baju apa. At that moment, I was so creeped out. But the text one day, the text tiba stop tau. So I thought macam, oh okay, the nightmare is going to end already. Until dia send dekat I gambar of me at my house. Takut. Ya Allah, ada stalker juga macam tu. Kalau anda semua nak tahu, itulah salah satu episod daripada mini series Kisah. Jadi, kembali semula kepada saya, iaitu Zaira Arifin, moderator anda bersama dengan ahli panel yang segak dan juga anggun, iaitu Encik BK dan Puan Raj. Sebelum kita memulakan sesi soal jawab kita, suka saya berkongsikan kepada anda semua
berita sensasi kita yang seterusnya. Saya ingin berkongsikan tentang penggunaan teknologi yang mana semakin meningkat, yang mana masyarakat kini sangat bergantung terhadap penggunaan teknologi dalam menjalani kehidupan seharian. Dan tidak nafikan bahawasanya para penonton maupun saya sendiri menganggap bahawasanya kalau kita ni tak boleh hidup pun tanpa teknologi. Jadi, disebabkan itu, ia telah mendorong kepada peningkatan trend ataupun kes penipuan secara online. Dan statistik yang direkodkan telah menunjukkan peningkatan yang ketara iaitu sebanyak 8,997 kes yang telah dilaporkan pada tahun 2020 dengan kerugian sebanyak 58 juta ringgit. Ya Allah, banyaknya lahai wang yang telah ditipu ni. Kalau 58 juta ringgit tu disalurkan ke tempat yang betul, pasti dapat memberikan kebaikan untuk masyarakat. Justru para penonton sekalian, sebenarnya banyak lagi kes-kes penipuan sama ada kecil ataupun besar. Cumanya kebiasaannya penipuan atas talian yang melibatkan wang-wang yang kecil ni orang ramai tidak membuat laporan. Tapi sebenarnya anda semua kena buat laporan. Kerana apa? Sebab sebarang laporan yang dibuat itu akan membantu pihak kerajaan maupun badan-badan yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti skamer-skamer di luar sana. Jadi, untuk kita kupas dengan lebih lanjut akan cybercrime in cyber time, saya akan memberikan pelbagai soalan untuk Encik Bikit dan juga Puan Raj. Baiklah, pada tahun 2020, kadar jenayah cyber telah meningkat secara drastik, terutamanya dalam kes penipuan cyber. Menurut Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, jumlah kerugian yang direkodkan bagi jenayah cyber pada tahun 2020 adalah sebanyak 247 juta ringgit. Jadi, saya ingin bertanyakanlah kepada Puan Raj, mengapakah kadar jenayah cyber ini semakin meningkat hari demi hari, tahun demi tahun dan ia membuatkan kita semua takut? Kenapa Puan? Boleh Puan jawab bersama saya? Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya start dengan menyatakan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Cik Moderator kita tadi tu, yang mana proses kehidupan kita telah berubah. Kita dah tahu dah benda tu. Kita sekarang hidup di mana di satu era yang teknologi ICT dan cyber dan internet merupakan part of our life. Kita macam tak ada, setengah orang tu tak boleh survive kalau kita tak ada connection. Kalau internet kita down aja dah tak boleh working. So, dan pada masa sekarang juga kita hidup for the past 2 or 3 years, 2020, kita start in an unprecedented era yang mana pandemik COVID-19 benar-benar berubah cara kehidupan kita. Sekurang-kurangnya kalau saya fokus di negara kita sendiri, tak pernahlah saya sebagai penjawat awam terfikirnya yang pada tahun 2020 kita akan bekerja dari rumah. Di Malaysia juga company-company terpaksa shift cara mereka kerja dengan bekerja dari rumah. Google Classroom menjadi elemen utama kepada para guru untuk reach out to the students. So di mana kita nampak kehidupan kita seharian kita telah berubah ke satu platform yang berlandaskan kepada cyber. Satu benda yang ingin saya gariskan di sini juga, Cik Moderator, kalau kita tengok sejarah pembinaan internet itu sendiri, internet ni sebenarnya tidak dibina dengan aspek keselamatan. Ia start dengan satu research oleh universiti yang mana later businesses masuk dalam tu, di situlah elemen-elemen keuangan dimasukkan. Bila elemen tersebut ada, where the dollar is, di situlah di mana para penjenayah mencari kesempatan. So saya juga ingin menyatakan bahawa pada masa sekarang ni kita hidup di zaman Web 3.0 yang mana pada zaman dulu kalau para Cik Moderator mungkin di zaman sekolah lagi atau tak lahir lagi. So waktu tu ada blog, ada modem, internet semua tu lambat.
So aspek-aspek perbankan, aspek-aspek komunikasi, aspek-aspek penjualan di atas talian semua tak berlaku. Namun begitu, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan devices, mobile phone kita sangat powerful menjadi komputer yang boleh bergerak, yang mana perkara ini telah dimanipulasikan oleh penjenayah-penjenayah yang dulunya melaksanakan aspek jenayah mereka di dunia fizikal. Mereka nampak yang kata kalau buat di platform cyber, keuntungannya lebih cepat. Dan platform cyber ni dia merentas sempadan. Maksudnya saya di Malaysia, sekiranya saya menjadi penjenayah, saya boleh menggunakan teknologi dan berada seolah-olah di negara lain dan melancarkan jenayah di tempat lain. Betul. So aspek anonymous di internet ini boleh disalahgunakan. So saya nampak bahawa dari masa ke semasa elemen kadar jenayah cyber akan makin bertambah. Dan jenayah juga dilaksanakan dengan mengambil kisah dan memanipulasi kadang-kadang kelemahan manusia. Macam contoh tadi, montaj yang ditunjukkan tadi tu, dia menggunakan kelemahan manusia yang mana mungkin adik perempuan tadi tu dia suka post di internet dan dia tak perasan yang dia mempaparkan kehidupan hariannya yang boleh diambil peluang oleh manusia yang mempunyai niat-niat yang buruk dan jahat. So secara ringkasnya, semakin teknologi evolve, semakinlah nampak peluang bahawa aspek cyber tu boleh disalahgunakan oleh penjenayah dalam mengambil tindakan dan mengambil peluang untuk menipu orang, sama ada dari aspek keuangan ataupun motivasi-motivasi yang lain. Betul, saya sangat bersetuju dengan pendapat Puan Rush yang mana sebenarnya jenayah cyber ni berlaku disebabnya peningkatan teknologi internet khususnya. Dan seperti yang Puan nyatakan sebentar tadi, sebenarnya daripada segi penjagaan maklumat peribadi itu pun adalah salah satu aspek yang menyumbang kenapanya wujudnya jenayah cyber ini. Betul Puan? Jadi, kita dah tahu dah mengapa jenayah cyber ni berlaku ataupun meningkat kian hari. Jadi saya ingin bertanyakan kepada Encik BK pula. Okey, tadi kita dah tahu kenapa. Jadi saya nak tanyakan, siapa pula? Siapa yang sering menjadi mangsa-mangsa penipuan online ataupun cyber ni, Encik BK? Mungkin Encik BK boleh bagi pencerahan kepada para penonton? Oh, sure, certainly. Right, I'm totally agree with Puan just now. She said that the internet was not built based on security as a priority. Internet was built and so successful, everyone are using it. First is because it's convenient. Second is speed. Third is because it's easy to skill up and skill down. Yes. Let me give you an overview on how much actually cyber crime costs us globally. Okay. So based on 2015, 6 years ago, it's about 3 trillion. And last year in 2021, we estimated indirect and directly is about 6 trillion. And we foresee by 2025 will be across 10 trillion on cyber crime going to cost the whole world. And by look at these numbers, if you ask me which group will be the one who actually will have the most risk, there will be no group. And to me is everyone who actually access to the internet will have the equal risk they will face when they use the internet, when they access to the data, when they access to the banking, when they're doing social media, when they're actually putting up their personal data on the internet. Betul. So to me, it is very important to actually look at, take care of your digital footprint. It's also important to decide what to share and what not to share on the internet. And we always have to be aware that whatever we share on the internet, there is no deleted button. Once you share, it will be captured somehow. You might think that you deleted, but somehow, somewhere actually is holding up your data. It can harm you in the future. Yeah. Faham. Tapi kan Encik BK Sud, mungkin Encik BK tadi kata semua orang boleh jadi mangsa scam. Tapi ada tak spesifik lagi macam golongan mana yang sering kena tipu ataupun menjadi mangsa jenayah scam ini? Ada ke spesifik? Yang sering lah kalau kita tengok kadar, oh golongan ni paling ramai. Ada tak?
So far, we do not have specific research on that. Okay. But particularly right now, the most of it because they are targeted by, if let's say it's targeted by organized crime, then normally they will goes to those people have a banking account, those people have active on social media because easy for them to gather informations. Yep. Tapi kalau saya katakanlah, adakah golongan remaja ataupun belia ini adalah antara salah satu yang sering menjadi mangsa scam? Boleh ke? Pada pendapat Encik macam mana? Maybe, but it's not certainly because right now what I can see the golongan remaja sekarang ni, they are more and more aware and they have more and more information about how to take care of their personal data. And I see that no doubt there are certain remaja sekarang ni, mereka suka TikTok, mereka suka share kan all kind of activity yang daily activity which expose themselves to hacker to know you better. So I think yes and no, but to me is about A1 responsibility, and once if the government, the civil society and program like this create more and more awareness, I hope that in the future people will be much more aware. Alright. Seperti yang ditekankan kepada Encik Vicky tadi, bahawasanya semua orang adalah potensial yang berkemungkinan akan menjadi mangsa scam. Jadi kita perlu berhati-hati dan terima kasih Encik Vicky kerana puji program kami, iaitu merupakan salah satu inisiatif untuk menyedarkan rakyat Malaysia tentang jenayah scam. Baiklah, seterusnya kita dah cakap pasal mengapa jenayah cyber ini berlaku ataupun meningkat. Lepas tu kita dah tahu siapakah golongan yang sering menjadi mangsa scam ini. Jadi saya nak bertanyakan kepada Puan Sharifah ataupun Puan Rush, dikenali sebagai Puan Rush, apakah punca paling biasa berlakunya kebocoran data di internet? Sebab macam Puan Rush sendiri kata tadi, internet dan juga dari segi penjagaan maklumat peribadi itu adalah salah satu punca kenapa berlakunya peningkatan jenayah cyber. Jadi, kenapa berlakunya kebocoran data tu macam mana? Boleh Puan terangkan? Boleh, insyaAllah saya cuba. Saya akan kupas kalau kita cuba terangkan bagaimana kebocoran data ini berlaku, punca ya. Dia sebenarnya kebocoran data ini berlaku apabila terdapat dua keadaan yang saya boleh ceritakan di sini. Yang pertama adalah unauthorized access. Maksudnya seseorang itu berjaya masuk ke akaun ataupun database anda ataupun email account, atau macam tadi tu dia berjaya masuk dalam phone cik tadi tu. So itu satu, unauthorized access. Satu lagi authorized access. Maksudnya is an insider threat. Orang itu mungkin pekerja di sesebuah organisasi tersebut ataupun kontraktor yang mempunyai username and password untuk akses, tapi bukanlah untuk membocorkan data, tapi dia ada akses atas credibility kerjanya. Namun begitu dia menyalahguna akses tersebut. Itu adalah insider threat. Bila kita bercakap pasal unauthorized access tu, maksudnya seseorang hacker ataupun seseorang penjenayah ataupun sesiapa yang melaksanakan kesalahan itu berjaya masuk ke dalam sesuatu akaun itu ataupun mencapai sesuatu data itu tanpa akses yang sah. Sebagai contoh, dia menggunakan kod jahat ataupun dia menggunakan elemen social engineering. Sebagai contoh dia macam dia tahu seseorang itu, macam cik moderator mungkin dia tahu suka pergi Shopee. So dia kata okey, saya hantar satu link dan dia dah kaji dah sebenarnya. Mungkin cik moderator ni suka order tudung online, tudung brand apa. So dia hantar link. Kadang-kadang walaupun kita ni ada kesedaran, ada ilmu, kita mungkin terleka sikit saja. Kita terklik tanpa kita sedar, dia telah menanam kod jahat dalam tu dan dia boleh akses. The moment bila dia menanam kod jahat, bukan sahaja kebocoran data, dia boleh membuat banyak lagi tindakan-tindakan berdasarkan motivasi ataupun objektif dia untuk mencapai sesuatu peranti ataupun devices tersebut. Baik, apa yang saya boleh katakanlah di sini,
kenapa punca berlakunya kebocoran data? Sebenarnya ia adalah berpunca daripada diri sendiri juga, iaitu sama ada kita bertanggungjawab atau menyebarkan ke ataupun tidak. Itu adalah pilihan masing-masing. Cik Moderator, kalau saya boleh tambah satu lagi elemen yang saya rasa penting untuk makluman juga, adalah sebaik sahaja sebelum sesuatu aplikasi, sesuatu program atau sesuatu peranti yang kita guna, peranti kita akan running, akan berjalan sekiranya ada aplikasi dalam tu. Contoh phone kita tak boleh kosong. Untuk kita call ada function untuk call, untuk kita guna WhatsApp kena ada apps WhatsApp. Kadang-kadang ada aplikasi yang dibangunkan bukan security by design. Maksudnya aspek keselamatan tak dimasuk dari awal yang menyebabkan ada kerentanan atau vulnerabilities kepada software tersebut. Sebab itulah kalau kita perasan kadang-kadang kita punya apa-apa perisian pun ada critical patch, dia kata critical update. Di situlah kita perlu update dengan segera, ataupun kalau kita tak berapa nak rajin, kita auto update perkara-perkara tersebut. Sebenarnya security patch ni sangat-sangat important. Sekiranya kita tidak melaksanakan security patch, kadang-kadang akan mewujudnya ruang-ruang yang boleh diambil peluang oleh para penjenayah untuk melaksanakan tindakan seterusnya yang boleh menyebabkan kepada kebocoran data. Baik. Maksudnya di sini Puan Raj ingin tekankan betapa pentingnya untuk kita sentiasa update akan software ataupun orang kata aplikasi, kerana itu adalah membantu untuk secure kita punya maklumat peribadi. Jadi saya ingin pergi kepada Encik Biki lah kan. Soalan seterusnya, kami perlukan sedikit info dan maklumat berkaitan pasal jenayah cyber, yang mana adakah penjenayah cyber kini menyasarkan komputer peribadi dan corporate untuk melakukan penipuan? Jika ya, adakah mereka menggunakan ransomware atau sesuatu yang serupa? Untuk maklumat penonton di rumah, ransomware adalah sejenis perisian yang direka untuk menyekat akses kepada pengguna di dalam sistem komputer mereka sehingga sejumlah wang dibayar. Jadi mungkin adakah penjenayah kini menyasarkan komputer peribadi dan juga ahli korporat? Sebab tadi Encik Biki ada menyatakan ahli korporat pun sering menjadi golongan jenayah cyber, betul? Betul. Jadi mungkin Encik Biki untuk mengulas lebih lanjut berkenaan ini. Okay. Basically what you say, ransomware is correct. It actually basically restrict the access to a person into their data, or actually once restricted, if you want your data back, to decrypt it, you can buy it. That's one of it. But ransomware, what actually important about ransomware is, let's imagine right now, if ransomware hit the first respondent, macam ambulance, hospital, Malaysia critical infrastructure, they lock our data and we cannot access the data, there will be a big problem. All right, but ransomware is not only the only way the cyber criminal use. Cyber criminal will also use phishing email, social media attack, social engineering attack, and they also into curi IP ataupun curi personal data daripada komputer ataupun mobile phone. So in terms of cyber criminal sekarang ni memang mereka sangat kreatif, and they always move in advance. So in our industry we always say about vulnerability, whether it's a hardware vulnerability or software vulnerability. That's why I agree with Puan just now and you. Always update your OS, and always update your hardware after every 3 years. Your hardware is not there to last forever. Always have a last spare. Faham. Jadi menurut Encik Biki memang betul ya, ransomware ini sering digunakan oleh penjenayah-penjenayah untuk melakukan jenayah cyber. Jadi suka saya ingatkan kepada para penonton untuk mengetahui dengan lebih lanjut ransomware. Kerana apa? Ia hanya bukannya terletak kepada ahli korporat ataupun organisasi dan sebagainya, tetapi ia sebenarnya menjadi tanggungjawab kita untuk tahu, sebab untuk sebagai persediaan kita pada masa akan datang sekiranya kita terlibat secara tidak langsung ataupun langsung dengan ransomware ini. Jadi seterusnya saya ingin berbalik kepada Puan Raj ya. Adakah agensi keselamatan negara perlu menambah baik atau mengukuhkan pengawasan mereka terhadap rakyat sebagai salah satu cara untuk mencegah kepada aktiviti jenayah cyber? Sebab
ialah macam Puan katakan jenayah cyber semakin meningkat. Tapi mungkin Puan nak berkongsikan penambahbaikan ataupun apakah inisiatif yang pernah ataupun akan dijalankan oleh pihak MKN dan sebagainya bagi menangani isu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya dalam mana-mana jenayah pun, termasuklah jenayah cyber, aspek precautions is better than cure. Yes. Itulah yang sebenarnya aspirasi kerajaan. Yes. So sebenarnya bila kita menggunakan perkataan keselamatan cyber dalam bahasa Melayu ni dia a little bit tricky sikit. Sebab kalau dalam English kita ada cyber safety, kita ada cyber security. So saya merasakan bahawa program hari ni kita fokus kepada cyber safety. Kalau dalam English kan, cyber safety kalau kita translate ke dalam bahasa Melayu mungkin keselamatan cyber juga. Tapi sebenarnya cyber safety ni kita fokus kepada raising awareness and education of the person itself. Maksudnya bila kerajaan kena melaksanakan pemantauan, melihat perkara tu dia dah jadi selepas perkara itu berlaku. So sebenarnya keselamatan cyber safety ini perlulah diterapkan dalam aspek education kita dan dalam aspek awareness kita. So dalam strategi keselamatan cyber negara kita yang telah dilancarkan pada tahun 2020 iaitu pada era pandemik sendiri, kita sebenarnya memfokuskan kepada 5 pillars, 5 tonggak lah. Salah satu daripada tonggak yang difokuskan adalah berhubung dengan awareness and education yang memfokuskan kepada aspek pendidikan dan kesedaran. Pendidikan kat sini bila kita cakap education, kita nak menerapkan dalam silibus sekolah bahawa aspek cyber security, keselamatan cyber tu perlu dimasukkan dalam program-program. Contoh kat sekolah ada ICT punya program. So salah satu daripada aspek yang perlu difokuskan di situ. Dalam course-course di universities on computer programming, computer science, dalam aspek engineering. So aspek security itu telah dimasukkan. Itulah yang elemen saya cakap awal tadi, security by design. Maksudnya bila kita punya computer programmer pergi bekerja di mana-mana pun, dalam fikiran dia dah tahu dah aspek keselamatan ini perlu di-embed di dalam setiap satu aspek kerja. Begitulah juga dengan dari aspek perundangan. Kita punya para peguam, dia perlu memahami apakah yang perlu dimasukkan dalam dokumen-dokumen kontrak supaya apa-apa yang berlaku dari aspek insiden tu boleh kita cover dari aspek insurance and what not. Sebab benda ni sangat penting di dunia nyata. So bagi saya sebagai kesimpulannya, awareness and education ni perlu dimulai sebagaimana di rumah. Kita sebagai parents, saya pun parents, kita nak ajar anak kita do not talk to stranger. Macam mana nak lintas jalan, kita kena tengok kiri, kanan dan kiri. So dia perlu di-embed dalam kehidupan kita. So it's a whole government approach, it's a public-private partnership, it's also raising the awareness di peringkat kemasyarakatan. Betul. Apa yang saya boleh rumuskan dekat sini adalah bahawasanya jenayah cyber ini bukan hanya terletak kepada kerajaan semata, tetapi ia turut menjadi tanggungjawab kita. Baiklah, kita akan berehat seketika, tetapi sekali lagi suka saya ingatkan kepada para penonton yang ingin membuat story di laman sosial, jangan lupa untuk tag kami iaitu Instagram kami, Kisah KEY.SAH Kisah 21 dengan menggunakan hashtag Kisah ataupun jenayah cyber tanggungjawab kita. Kembali selepas ini bersama dengan saya, Zaira Arifin. Hari ni yang paling cantik dalam. I suka baju kan? Semua you cantik, baju you cantik. Meh, kita orang ambilkan gambar you sorang-sorang. So you boleh post kat IG. Cantik Ramin. Cantik.
cantik kan? Ni gambar Yasmin. Cepatlah push. Dia tak edit pun kena tadi Dah lah perasaan sangat semua suka dia suka dia. I rasa pasal kes cyberbully you ni kan, you kena refer website ni, SKMM atau Cyber 999. Yasmin. Assalamualaikum, saya Azhan Rani. Baik, bagi anda yang pernah ditipu ataupun pernah jadi mangsa scammer ni, lagi-lagi online scammers ni, boleh saja berkongsi kisah dan pengalaman korang kena scam ni di key.sah21 kisah.21, sebuah platform ataupun social media yang membincangkan dan berkongsi pengalaman dan cerita tentang scammers ni, terlebih-lebih lagi scammer online scammers, dan juga create awareness on cyber security. Jadi kongsikan, sharekan pengalaman korang dan banyak lagi kisah-kisah yang dan info-info berguna untuk kita semua di sana. Yang terbaik untuk korang semua. Okay, kisah.21. Kembali lagi bersama saya Zahira Arifin, moderator anda, bersama dengan ahli panel kita, Encik BK dan juga Puan Raj. Tapi sebelum kita teruskan sesi soal jawab kita, suka saya berkongsi dengan anda sekali lagi tentang berita sensasi. Tapi kali ni saya nak buat lain sikit. Macam tadi saya bercerita, betul tak? Tapi kali ni saya nak buat ala-ala pembaca berita. Boleh ke Puan? Encik? Okey. Boleh. Okey. Jadi, sebab kita nak buat ala pembaca berita, jadi mungkin saya akan tengok skrip lah kan? Jadi, boleh tak kalau Puan ataupun Encik Vicky kira 1, 2, 3? Sure. 1, 2, 3. Dilaporkan seorang suri rumah yang berusia 54 tahun telah mengalami kerugian berjumlah RM7,000 selepas barang kemasnya dicuri oleh seorang lelaki yang dikenali melalui laman sosial TikTok pada 2 minggu yang lalu dan berjanji akan memberikannya keperluan asas. Suspek telah melawat mangsa di rumahnya di Taman Desa Air Merbau Jasin untuk membawa wanita itu membeli barang asas di pasaraya yang berhampiran. Bagaimanapun, suspek berjaya memperdaya mangsa dengan memasuki rumahnya dan mencuri barang kemas sebelum melarikan diri. Wanita itu kemudiannya membuat laporan polis pada hari yang sama. Dalam pada itu, polis menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati dan mendapatkan bantuan di saluran yang benar. Ada boleh jadi pembaca berita ke? Ke tak boleh? Boleh. Macam Boleh. boleh? Ya. Mungkin Any saya complaint? No right. okay. Mungkin saya akan mintalah untuk mana tahu boleh jadi pembaca berita, betul? Terima kasih atas pujian itu. Jadi, kita akan teruskan lagi program Puan Bicara kita iaitu Cybercrime in Cyber Time. Jadi, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya iaitu saya akan tanyakan kepada Encik BK, bagaimanakah untuk kita sebagai masyarakat ataupun pihak berkuasa ke mengenal pasti panggilan scam yang sering berlaku dalam masyarakat kita dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjawab panggilan tersebut. Okay, so bagi panggilan scam ni is something that you cannot avoid because a lot of our personal data already exposed outside, whether it's through the leaked data or actually you expose yourself through the social media, unfortunately. Yes. So to prevent that, actually you have to make sure your digital footprint, which previously I said that, make sure that what you share on social media, what is private and what is public. It's possible you only add people that you know
on your social media account. Do not share your location. Do not immediately share where are you on social media. Like me personally, if I want to share something, normally if with my family on social media, within my family account, I will only, even though me, I will only share maybe 1 week later. I'm not going to tell people that I'm currently not at home, I'm at Langkawi. So I'm giving the criminal have the time to go to my house and steal things from my house. Oh, okay. Okay, there's one thing. Another thing is very important that a lot of people are not aware that because of the social media, for them to show or for them to actually tell people where are they or what they are doing, what food they are eating, actually indirectly you're actually giving a lot of information for criminal to go against you. Yes. So they are taking the advantage of all the information they collected. So to prevent that, first thing, check your social media account. Make sure that it's private. You only add people that you know. Do not add stranger to your social media account. That one is a must. Yep. Other than that, on the scammer, if people call you, you can't rectify them, you're unable to tell whether they are true or not, I think the best way is contact the authority or contact the one who claim, let's say you receive a call from PTRM, say that you have some someone that you need to go to the court. I think the best is you go to the Balai yang terdekat, or you actually can call to the RMP hotline to verify that before you actually act. Because I realize that there is lately a lot of people are using that phone number scam people. Even though I kena scam, call saya bagi tahu dia, who are you? I'm from PDIM. And then say, okay, why are you looking at? You have a summon at Sarawak. You have met accident but you didn't do this, do that. So tak apalah, masa tu saya tak ada dekat Sarawak. So he never give up and then he call me, saya hantu. Jawapan bagi dia from me is, you hantu? Aku hantu 2 kali hang ni. So unfortunately, this low-level trick is still workable. It still work to a lot of people, but we need to be very aware. Faham? Nampak tak orang yang wira ataupun orang yang terlibat secara langsung dalam keselamatan cyber ni pun ada juga scammer nak try. Macam mana tu? Berani mereka nak content Cik BK? I think because my name is on certain magazine and certain directory, obviously they will try. And for the past, I think 3-4 years, there's a lot leaked data was exposed in the dark web and also in certain website. So mereka try lah. Bagi mereka, as long as they get the information, they try one by one. Depends on their luck. Yeah. Oh, itu satu tu je lah kejadian yang berlaku ataupun sebelum ni pernah je berlaku? Scammer yang call to my phone is quite frequent actually. Oh. Yeah, because what the criminal do is they try their luck one by one. Alright, so if they hit it, that means they get the luck. Ya, jadi memang orang kata kita memang tak boleh nak lari daripada skema-skema ni. Cuma yang pentingnya ialah kesedaran dan tindakan kita sewaktu menerima panggilan itu. Yang mana kita apabila kita dapat panggilan tersebut, kita kena rujuk dengan orang yang lebih arif supaya untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam. Baiklah, seterusnya mungkin orang ramai tidak mengetahui ataupun mengetahui tentang aplikasi Truecaller. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada Puan Rush, adakah aplikasi Truecaller ini sahih dan berguna untuk mengenal pasti nombor scamming? Kalau untuk pengetahuan semua, Truecaller merupakan sebuah aplikasi yang berkemampuan untuk mengesan sekiranya terdapat nombor telefon palsu yang menghubungi telefon bimbit peribadi kita. Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma di smartphone kita dan boleh diguna secara percuma. Penggunaan Truecaller ini amat terkenal sebenarnya dalam masyarakat kita. Jadi, sekali lagi saya ulang soalan saya, adakah aplikasi Truecaller ini sahih dan berguna sebenarnya, Puan Rush? Kalau dari aspek pendapat saya, saya menyatakan bahawa ia merupakan salah satu daripada tools yang boleh membantu. Namun begitu, saya rasa saya ingin tekankan dan mungkin saya elaborate sikit apa yang BK mention sebentar tadi, iaitu sebenarnya
scammer ni, mereka ni bukan bergerak secara seorang-seorang. Dia merupakan sindiket dan organised crime yang berjuta-juta. So untung dia bukan sikit-sikit. So mereka ada macam project team, ada ramai orang lah. So apa yang scammer ni buat adalah, sindiket ni buat, mereka menggunakan kelemahan kita sebagai manusia. Sebab tu BK mention tadi dia pun kena. Tapi dia ada security or safety punya thought. Dia kata too good to be true, ialah tu. Dia menggunakan elemen-elemen, saya rasa kat sini macam lebih kurang 4 elemen lah kita sebagai manusia. Satu, ketakutan. Macam tadi dia cakap, kata ada saman. Takut, kalau BK tak apa. Kalau orang tua kadang-kadang, waktu tu juga dia nak pergi bayar saman. So benda-benda macam tu. Dia menggunakan elemen kesian, elemen perhatian, macam love scam and what not, kesian. Dan juga dia juga menggunakan elemen macam tadi tu, satu lagi, ketamakan manusia. Anda menang something, anda dimasukkan something, so dia kata dapat duit ni, tapi you kena bayar something. Dan benda-benda ini sebenarnya menjerat kelemahan kita. Dan mereka ini menjadi lebih sophisticated. Yang mana kalau dulu-dulu scammer ni dia ada pelat dia, nombor dia tak betul. Tapi sekarang ni mereka lebih bijak. Mereka menggunakan teknologi baru yang mana you tengok nombor ni betul LHDN punya nombor. You telefon balik tengok directory betul. Tapi sebenarnya mereka menggunakan tools-tools juga untuk menyamar menjadi nombor-nombor yang sebenar, tapi sebenarnya mereka berada di belakang. So sebenarnya yang paling penting bagi seseorang, macam saya mention tadi, is raising awareness. Dan dia sendiri kena ada some doubt dekat diri sendiri. Kalau benda ni macam too good to be true, ataupun benda ni macam betul ke ni, dan dia yakin bila pula saya buat kesalahan. So benda-benda macam tu should be question. Dan lepas tu you don't have to layan, you letak, then you semak balik semula. So recheck balik, pergi ke authority macam Cik BK mention tadi. Jadi kan Puan, sekali lagi saya nak tanya, adakah mungkin jawapan Puan ya ataupun tidak, adakah Truecaller ni diguna pakai ya ataupun tidak? So bagi saya is one of the tools, tapi not necessary will solve the problem. Macam saya cakap tadi, scammer pun dah makin bijak. So that is the thing that we need to be self-conscious as well. Baik. Tapi walaupun scammer ni bijak, kita masyarakat Malaysia sebenarnya kena lagi bijak daripada mereka. Betul sangat. Jadi kita nak berbalik pula kepada Encik BK. Mungkin kita dah cakap dah pasal jenayah cyber, pasal Truecaller apa semua. Tapi mungkin masyarakat dan juga para penonton sebenarnya masih tak jelas lagi apa itu sebenarnya keselamatan cyber pada asasnya. Mungkin Encik BK boleh terangkan. Okay, that will be my honor. Okay, indeed, cyber security during the 90s, beginning of year after millennium, it was a branch under IT security. So cyber security back then, we are taking care of the digital data safety and also the user safety. So what we normally do is access management, make sure the data process is according to certain rules. So make sure the data will not leak out. That was the basics of cybersecurity. But because of the expand of more and more people go into cyber, that means more and more user in the cyber. So it actually evolved into cybersecurity right now are not only taking of the safety of the data, safety of the user, we also need to take care of the safety of the network, infrastructure, and also to prevent potential attack, to prevent bad actor to come in to perform hacking on the phone or the computers. So asasnya bagi cyber security, kesimpulannya is our role is to protect the data and also to protect the user. That is the main role for cyber security. Baik. Kalau saya nak minta Encik BK bagi 5 ayat, 5 perkataan lah, satu ayat asas keselamatan cyber. 5 ayat boleh ke? 5 ayat lah ke ataupun macam ni. Keselamatan cyber, apa dia? Keselamatan cyber adalah keselamatan data kita dan user kita. Keselamatan data kita dan juga keselamatan user. Okey. Jadi, itu adalah asasnya keselamatan cyber. Jadi, seterusnya saya ingin berbalik semula kepada Puan Raj kita.
Adakah Puan Rash masih bersama dengan kita? Adakah? Masih. Masih bersemangat. Saya suka energi pada hari ini ya. Jadi, saya nak tanya Puan, apakah jenis-jenis ancaman keselamatan cyber ni? Sebab tadi Encik Biki dah kata, dia dah bagi definisi ataupun asas keselamatan cyber. Tapi mungkin kita nak tahu lebih lanjut, apakah jenis-jenis keselamatan cyber ni? Secara orang kata ilmiahnya lah. Okay. Saya boleh macam tadi, kalau saya boleh sambung daripada apa Cik Biki mention tu, apa yang Cik Moderator tanya adalah apakah itu keselamatan cyber. So kalau dari segi ilmiah kan, tanya ilmiah, saya cubalah jawab ilmiahnya. Dari aspek ilmiahnya, cyber security is defined as approaches taken to protect the confidentiality, availability and integrity of data and informations lah. Maksudnya approaches. Approaches tu adalah tindakan-tindakan kontrol yang kita ambil, set kawalan yang kita ambil untuk memastikan sesebuah sistem, sesebuah rangkaian kita tu tersimpan kerahsiaannya, tersimpan dia punya ditetapkan integritinya, maksudnya data dia kalau nombor satu lah, nombor satu tak jadi nombor 5. Dan juga pada bila-bila masa seseorang nak guna, dia boleh capai maklumat tersebut. So ancaman yang paling besar pada masa kini yang boleh saya tegaskan adalah dari aspek sekiranya berlaku sesuatu ancaman pada critical national information infrastructure. Contoh yang paling besar saya boleh bagi adalah kalau di era pandemik ni, semua sistem di tempat kesihatan kita di-infect oleh ransomware dan tiada data boleh dicapai. Bagaimana kalau perkara itu tidak dapat ditangani dengan segera? So that is contoh satu serangan kepada critical national information infrastructure. Baiklah, kita telah mendengar jawapan kedua-dua panel kita pada hari ini berkenaan jenayah cyber dan juga keselamatan cyber. Jadi, apa yang saya boleh konklusikan di sini ialah keselamatan cyber sebenarnya tanggungjawab semua dan ianya bukan terletak di tangan kerajaan semata. Baiklah, sebelum kita mengakhiri program Bual Bicara kita pada hari ini, kalau para penonton ingat, kita ada jalankan giveaway melalui Instagram kami, Kisah21, di mana mereka harus menjawab beberapa soalan dan jawapan yang paling tepat akan memenangi set hadiah dari penaja kami, Karyana, yang memberikan set gelang tangan, voucher daripada Princess yang bernilai RM30, serta voucher daripada 2H Lab. Senarai para pemenang akan dipaparkan di skrin anda sekarang. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Baiklah, sudah tiba kita di penghujung program Bual Bicara kita pada hari ini. Saya mewakili para pelajar tahun akhir khusus perhubungan awam Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita iaitu Encik BK dan Puan Rash di atas kesudian untuk bersama dengan kita pada hari ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pihak MKN, terutamanya Tuan Zamrin bin Misman, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Khusus Keselamatan Strategik MKN dan Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Perang Saraf MKN yang telah bersama dengan kami dalam menjayakan program Bual Bicara Cybercrime in Cybertime. Sekalung penghargaan buat Encik Abuza bin Abdul Rahman selaku penasihat program Kisah Projek Tahun Akhir Pelajar Perhubungan Awam Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam kerana telah banyak memberikan bimbingan serta bertungku lumus bersama-sama dengan kami dalam menjayakan program ini. Terima kasih juga buat semua penonton yang kekal setia bersama kami dalam program Bual Bicara Cybercrime in Cybertime di YouTube Rasmi Kisah. Jangan lupa isi borang kehadiran anda di link yang disediakan di ruangan komen untuk mendapatkan sijil digital. Sekian daripada saya, Zahira Arifin. Bye-bye. Assalamualaikum.